Kisah ini berlaku kepada Nazri dan keluarganya. Nazri bekerja sebagai seorang cikgu. Dia dipindahkan ke Baling, Kedah. Nazri telah berkahwin dan digunakan 2 orang cahaya mata. Ain ialah isterinya, merupakan seorang suri rumah. Manakala anaknya Alisha yang berumur 5 tahun dan Alina berumur 4 tahun. Nazri menyewa sebuah rumah teres yang sesuai dengan bajet dan citarasanya. Penyewa itu memberitahu bahawa sejak ayah dan ibunya meninggal dunia, rumah itu terbiar. Tambahan pula dia bekerja dan tinggal di Pulau Pinang, jadi dia tidak dapat lagi menjaga rumah tersebut. Rumah sewa itu taklah besar mana. Ada 3 bilik dan mempunyai kawasan rumput yang luas. Cuma yang peliknya, ada bilik yang paling kecil yang terletak di hujung rumah. Dan di situ, di sudut penjurunya, ada sebuah almari klasik yang kelihatan usang. Nazri tak tahu nak buat apa lagi dengan bilik itu. Jadi, Nazri biarkan dulu bersama perabot yang di dalamnya, termasuklah almari itu. Dalam fikirannya, bilik itu mungkin dijadikan stor atau tempat tetamu tidur. Nazri sedang mengemas rumah, manakala Ain sedang memasak. Kedua-duanya anak mereka sedang bermain hide and seek. Ain memanggil semua untuk makan petang. Nazri duduk sambil minum air teh, diikuti pula dengan Alisha anaknya. Ain tanya pada Alisha, "Mana Alina?" Alisha memberitahunya bahawa Alina sedang bersembunyi. Ibunya memaksa Alisha untuk mencari adiknya. Dengan muka yang tidak puas hati, Alisha mencari adiknya. "Adik, oh adik, jom makan. Adik." Alisha mencari dan mencari, tetapi tidak menjumpainya. Dia memberitahu ibunya dan menyebabkan ibunya marah. Dia menyuruh Nazri dan anaknya mencari Alina. Nazri dan Alisha mencari Alina. "Alina, oh Alina, jom makan. Dah tu sembunyi." Tetapi tidak ada yang menyaut. "Alina, oh Alina." Makin kuat Nazri panggil. Ain cari suaminya dan bertanya, "Tak jumpa lagi ke?" Nazri menggelengkan kepala. Mereka ke bilik belakang. Mereka dengar suara Alina yang sedang berbual. "Shh, senyap. Nanti Alisha jumpa kita." Ain buka almari, nampak Alina sedang bersembunyi di dalamnya. "Ibu dah sediakan makan petang. Jomlah." Nazri dukung Alina. Alisha bertanya ke adik, "Adik, kau cakap dengan siapa?" Alina menjawab, "Adalah kawan kita." Nazri dan Ain buat tak dengar. Banyak lagi hal yang mereka nak fikirkan. Malam itu, Nazri tidurkan kedua-dua anaknya di bilik baru mereka. Alisha nak tidur bersama ayah dan ibu mereka, tapi Nazri memaksa mereka tidur di dalam bilik mereka sendiri. Setiap malam, Nazri akan membaca buku untuk mereka. Selepas selesai, Nazri biarkan mereka tidur sendiri. Masa semua sedang tidur, Alina terjaga. Dia seperti dikejutkan oleh sesuatu. Alina seolah-olah tengah memperhatikan, lalu menjawab okey. Alina bangun, buka pintu biliknya dan berjalan menuju masuk ke dalam bilik belakang. Alina sedang memperhatikan almari usang itu. Pintu almari itu terbuka dengan sendiri. Alina memanjat masuk ke dalam almari itu dan bertanya, "Kita nak main apa ni?" Pintu almari itu pun tertutup sendiri. Keesokan harinya, Ain masuk ke dalam bilik anaknya dan melihat kedua-dua anaknya sedang tidur. Bangun, dah siang ni, bangun." Nazri dah bertolak ke tempat kerja. Tinggal Ain dan 2 anaknya sahaja yang berada di rumah.
Alina dan Alisha mandi bersama. Selepas mereka siap, Ain menyiapkan pakaian mereka dan Ain sambung memasak. Alina ajak Alisha untuk ikut dia. Alisha ikut Alina pergi ke bilik belakang. Pintu almari itu terbuka sendiri. Kelihatan seorang lelaki di dalam almari tersebut. Dia memanggil-manggil Alisha. Alisha kaku di depan pintu. Lelaki itu merangkak keluar dari almari. Badannya kurus, kulitnya pucat. Dia senyum sambil hulurkan tangan kepada, "Jomlah kakak, kita main." Dia memberitahu kepada ibunya apa yang dia nampak. Ibunya hanya menganggap dia mengarut sahaja. Dan dia menghala Alisha keluar berdapur untuk sambung memasak. Malam itu Alisha cuba memberitahu ayahnya, tetapi sama juga. Ayahnya menganggap perkara tersebut adalah perkara yang mengarut. Selepas Nazri membacakan cerita dan menyuruh anaknya tidur, Alisha tidak boleh tidur. Dia rasa gelisah. Alisha melihat Alina bangun dari tidur dan berjalan ke bilik belakang. Alisha mengejutkan ibu dan ayahnya. Mereka terjaga dan mencari Alina. Alisha membawa mereka ke bilik belakang. Terkejut bahawa mereka melihat anak mereka sedang bermain dengan lembaga itu. Nazri membaca surah-surah. Ain menarik anaknya keluar dari almari itu. Alina menangis sambil berulang kali berkata, Kenapa? Alina nak main lagi." Malam itu mereka semua tidur di bilik utama. Keesokan harinya, Nazri dengan bantuan beberapa rakannya membuang almari usang itu. Dia berharap agar rumahnya selepas ini tidak akan diganggu lagi. Sebenarnya itu adalah langkah yang salah, kerana almari itu adalah tempat tinggal makhluk tersebut, yang menyebabkan ianya marah apabila almari tersebut dibuang. Makhluk tersebut sering menampakkan dirinya di dalam rumah tersebut dan sering menjatuhkan barang di dalam rumah tersebut. Selepas kejadian tersebut, Nazri memanggil ustaz untuk membantu mereka. Ustaz tersebut membaca ayat ruqyah dan memagar rumah tersebut. Ustaz tersebut berpesan kepada Nazri dan keluarganya agar sentiasa berdoa dan solat dalam semua bilik yang ada dalam rumah tersebut. Walaupun rumah itu dah dipagar, tetapi tetap benda itu cuba mengejar Nazri sekeluarga. Bunyi orang berjalan dekat luar rumah dapat didenari oleh mereka pada waktu malam. Masa yang diambil untuk membersihkan rumah tersebut cukup lama kerana jin tersebut sudah lama berada di situ. Syukurlah ustaz yang tolong kami itu dah musnahkan jin tersebut. Sekarang kami dah berpindah ke tempat lain kerana Nazri diarahkan berpindah ke tempat kerja yang lain.